Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang kepada anda semua pada hari Ahad 3 hari bulan Oktober ini. Kita bersama dari Litar Pemutaran Terengganu untuk kita menyaksikan bagi pusingan yang ke-6 untuk perlumbaan Petronas Malaysian Cup Prix 2021. Semalam kita telah bersama untuk saksikan perlumbaan pusingan ke-5 hari ini untuk pusingan yang ke-6 dan cuaca pun sedikit berbeza dari semalam kerana hari ini cuaca panas di Litar Pemutaran Terengganu dan ia akan menyajikan satu ruang untuk perlumbaan yang mendebarkan seperti yang kita saksikan semalam. Sama saya, Armit Azim Muhammad, dan bersebelahan saya, Nasha Azira Muhammad Bahudin. Nasha, cuaca nampak berbeza pada hari ini, agak panas berbanding semalam. Dan bagaimana dengan keadaan pelumba untuk pusingan yang ke-6 ini? Baiklah, kalau kita lihat memang keadaan cuaca yang sekarang ini lebih panas nak dibandingkan dengan semalam. Ya. Semalam tidak begitu panas, tapi kalau melihat keadaan cuaca hari ini dengan semalam mereka telah pun berlumba di litar ini akan memberikan sedikit menguji kekuatan tahap fizikal dan juga mental, kerana di litar Pemotoran Terengganu ini yang mereka akan lalui sepanjang 1.3 dan akan melalui 11 selekoh ini yang akan memberikan satu cabaran kepada kesemua pelumba. Mereka akan melalui beberapa selekoh teknikal yang membuatkan mereka perlu mempertahankan kedudukan tersebut. Jadi semalam kedudukan grid yang kita lihat ini adalah sama seperti yang mereka ada semalam, dan pada perlumbaan semalam kita ada Haris Haziq Zamri, pelumba yang berada di kedudukan petak pertama. Dia bermulakan perlumbaan juga di petak utama perlumbaan dan dia berjaya memenangi perlumbaan ini, pelumba nombor 86. Tempat yang kedua Akil Daniel Nasro, pasukan pesanan sprinter Yamaha 31 Racing. Tempat yang ketiga Adam Haikal Jaha, pasukan Wira Muda BPA Tech Academy Racing. Dan pada kedudukan yang pada semalam, biasanya kita lihat pasukan 31 Racing menguasai dalam kedudukan grid, dan juga perlumbaan kali ini berbeza sedikit. Kita lihat kedudukan grid sekarang ini. Haris Haziq Zamri di petak pertama, Farid Hakimi, Farid Sefdi petak kedua, 3 Alan Hadi Sherman, 4 Adib Haris Azwad, 5 Adam Haikal Jaha, 6 Muhammad Afizah Supaat. Barisan ketiga petak ketujuh Danish Aiman Zamrul, 8 Muhammad Idlian Kimi Radwan, 9 Muhammad Akil Daniel, 10 Muhammad Harif Rosmaza, 11 Daniel Johan, 12 Muhammad Izam Hanafi Amran. Lekapkan barisan yang keempat, dan di petak yang ke-13 Syamil Amsyah, 14 Imran Hakim, 15 Afiq Haris, 16 Faris Iqmal, 17 Hazim Fairuz, 18 Irfan Haikal Amidi. Pelumba sekarang ini melakukan satu formation lap, sighting lap untuk mereka kembali pada kedudukan grid masing-masing. Jadi biasaannya dalam perlumbaan Indonesia kita ada pasukan 31 Racing yang menguasai, tapi di Terengganu ni kedudukan agak berbeza. Semalam mereka telah melalui perlumbaan dan mungkin hari ini mereka membawa satu kelainan untuk memberikan cabaran kepada pasukan Castrol Power One Honda Team, dan juga pasukan YAM juga nampak cemerlang pada di litar ini. Betul, Hamid. Kalau kita memperlihatkan perlumbaan semalam, Farid Hakimi yang pada seketika beliau berada baik dalam kedudukan podium, tetapi mereka perlu untuk mengatur strategi kerana kebanyakannya pelumba akan cuba untuk mengambil di lap-lap yang terakhir, dan kita akan lihat nanti bagaimana strategi untuk pelumba-pelumba ini bagi pusingan yang ke-6. Mereka bersedia sekarang untuk memulakan perlumbaan. Kamera dinyalakan nanti untuk mereka bersedia dan dilepaskan sekarang. Farid Sefdi, Farid Hakimi yang bermula dengan terbaik, tapi yang masuk dulu di selekor yang pertama adalah Haris Haziq Zamri yang menjadi lepas dari selekor yang pertama untuk mendahului perlumbaan. Ada sebarang insiden di selekor pertama, semua melepas itu baik di awal perlumbaan ini. Dan pada kedudukan sekarang Farid Haris Haziq Zamri tempat yang pertama. Kedua adalah 69 Farid Hakimi, kalau tak salah saya, yang berada di tempat yang kedua sekarang ni, betul, di tempat yang kedua. Dan Adam Haikal Jaha yang bermula dari belakang, sekali lagi dia melonjak di awal perlumbaan untuk berada di tempat yang ketiga. Permulaan yang baik yang kita dapat lihat daripada Haris Haziq Zamri, di mana beliau yang terus meluncur laju memasuki selekoh, menutup racing line dengan begitu baik. Dan Farid Hakimi yang pada awalnya
berada di betul-betul belakang Harid Haziq Zamri, hanya mengikuti saja, dan Adam Haikal Jaha yang kita lihat bermula di petak yang ke-9, petak yang ke-6 naik terus di tempat yang ke-3 sekarang ini. Kita nampak satu peningkatan yang sangat baik dengan sekarang ini kita perhatikan di mana dua pelumba ini, Harid Haziq Zamri dan juga Farid Hakimi. Farid Hakimi yang cuba untuk memberikan tekanan kepada Harid. Harid, kalau kita lihat semalam, beliau awal lagi sudah mula melarikan diri. Tetapi kali ini nampaknya Farid Hakimi tahu bagaimana untuk menyekat, dan sekarang ini kita lihatkan beliau hanya mengikuti saja, mengikut rentak di belakang Harid Haziq Zamri. Harid Haziq yang berada di depan sekarang ini, tapi tidak dilepaskan oleh Farid dengan Adam Haikal di belakang. Tapi perhatikan dua pelumba Tetuan Racing yang mula untuk mengejar pelumba di hadapan. Kerana dari Terengganu ni mereka nampak agak suka untuk memberikan persaingan seperti yang mereka tunjukkan pada empat perlumbaan yang pertama, tapi mereka mula untuk mengejar, tapi juga mula untuk melarikan diri. Dua pelumba di depan, Haziq dan Harid Haziq dan Farid Hakimi. Kita lihat bagaimana Akil yang saya nampak terlanggar sedikit tapi berjaya mengawal motosikalnya. Beliau yang terlalu laju memasuki ekor ke-9 tapi dapat mengelak. Kalau sedikit kesilapan tadi mungkin mengakibatkan beliau kehilangan kedudukan tersebut. Yang pentingnya nampak ni dua pelumba di hadapan mula menjalankan diri, sementara Danish Aiman dan Akil Daniel yang cuba untuk mengejar. Mereka perlu melepasi Adam Haikal terlebih dahulu kerana jarak Adam Haikal dan Farid Hakimi juga semakin jauh sekarang, lebih daripada 1.5 saat di antara kedua-dua pelumba. Dan masih lagi terlihat Danish Aiman dan Akil Daniel yang cuba untuk mengejar pada perlumbaan ini. Dan persinan lagi untuk tamatkan, masih ada masa untuk mereka cuba mengejar kedudukan pelumba di hadapan. Kalau kita lihat sekarang ini, Harid Haziq dan juga Farid Hakimi ada gap sedikit. Pada awalnya Farid betul-betul berada di belakang Harid Haziq, tapi sekarang ini ada gap 0.753 saat. Dan Adam Haikal Jaha yang kita lihat agak jauh sedikit ke belakang, 2.445 saat. Dan kumpulan ini telah pun sampai Akil yang berada di belakang Adam, dan juga Danish Aiman yang berada di Harid Rosmaza juga bermula dengan agak baik. Sekarang ini beliau yang kalau kita lihat, Harid Rosmaza bermula di petak yang ke-11, sekarang ini berkedudukan untuk merebut di tempat yang ke-3. Harid Rosmaza dan Hakimi juga sudah pun hampir pada kelompok perebutan tempat yang ke-3, dan kita lihat mereka telah pun sampai di belakang Adam Haikal Jaha sekarang. Jadi satu kelompok yang besar, Adam Haikal Jaha, Danish Aiman, Akil Daniel, Harid Rosmaza dan Iklan Hakimi. Antara dua pelumba depan terus berada meninggalkan lain pelumba jauh. Dan itu dia dapat lepas dari Aiman yang berjaya melepasi Adam Haikal, dan seterusnya untuk mengejar Farid Hakimi dan Harid Haziq. Itu yang penting kerana mereka tersekat di belakang Adam Haikal di awal perlumbaan tadi, dan telah pun lepas sekarang ini Danish Aiman. Dan walaupun Adam Haikal akan cuba untuk memberikan cabaran, namun Danish Aiman akan cuba untuk menjalankan dirinya dan mengejar dua pelumba di hadapan dengan pasti 8% lagi akan tamat. Tapi Adam yang memberikan terus cabaran kepada Danish Aiman sekarang ini, dengan Akil Daniel Nasur berada di belakangnya. Juga Akil akan menggunakan peluangnya ini untuk masuk pada selekor yang pertama, dan dia berjaya untuk melepasi. Dari dua pelumba pasukan Tetuan Racing sekarang telah pun mara pada kedudukan tempat ke-3 dan tempat yang ke-4 dalam perlumbaan. Ada 7 pusingan lagi untuk ditamatkan. Kalau kita lihat cukup cantik Akil Daniel yang memasuki di bahagian dalam melepasi Adam Haikal Jaha, di mana Adam yang kehilangan kedudukan sekarang ini. Adam turun di tempat yang ke-5 dengan kita memperlihatkan ada 1, 2, 3, 4, 5 pelumba perebutan di tempat yang ke-3. Semakin jauh dua pelumba ini di hadapan, di mana 4.157 saat, dan tumpuan kita terlebih kepada perebutan di tempat yang ke-3, di mana sekarang ini tugas berat untuk Danish Aiman. Beliau perlu mempertahankan kedudukan tersebut, tapi masih lagi banyak pusingan. Ya, sementara kita lihat itu tadi hampir patut pada awal ni nampak gap agak rapat antara kedua pelumba, tapi ada jarak sikit kerana Farid Hakimi tadi hampir gagal untuk mengawal jenteranya, tapi dia jaya untuk mengawal dan meneruskan, tapi sudah ada jarak sedikit di antara dia dan Harid Haziq. Sementara di belakang terus dijarakkan 5 saat. Mereka ditinggalkan oleh Harid Haziq di
hadapan. Dan sekarang dua pelumba ini, Danish Aiman dan Akil Daniel, akan bekerjasama untuk lari terus di hadapan dan cuba untuk mengejar. Tapi kedudukan sekarang agak sukar kerana mereka ketinggalan agak jauh dan kembali sampai di belakang Farid Hakimi. Farid Hakimi mulai sampai di belakang Harith Haziq. Sementara masih lagi mereka yang ini masih lagi dalam satu kumpulan yang besar. Danish Aiman, Akil Daniel, kemudian ada Hadam Haikal, Haris Maza, Iklan Hakimi. Kalau kita lihat Farid Hakimi yang cukup konsisten tadi, dan kita nampak satu isyarat tangan yang ditunjukkan oleh Danish, di mana Danish cuba Akil masuk. Dia seakan memberikan laluan kepada rakan yang memungkinkan untuk mereka tarik menarik untuk mendapatkan kelebihan apa yang dilakukan kedua pelumba ini. Kita lihat di mana tadi Danish Aiman yang seperti memberikan isyarat untuk melepasi beliau, dan Akil memberikan isyarat juga untuk memanggil ke hadapan untuk sampai. Saya rasa untuk dua pelumba ini mereka akan bekerjasama untuk menarik satu sama lain sampai kepada dua pelumba di hadapan. Dan sekarang kalau kita lihat sebelum ini ini jaraknya antara Farid Hakimi dengan Akil Daniel sekarang. Jadi tugas Akil Daniel untuk dia memadamkan 5 saat di belakang kedua pelumba ini. 5 pusingan lagi agak berat juga tugasnya, kerana setiap satu pusingan dia perlu mengadakan 1 saat untuk mengejar pelumba di depan. Tapi sekarang pada kedudukan di podium untuk Akil Daniel. Namun untuk dia memberi cabaran kepada Farid Hakimi dan Harith Haziq agak sukar sedikit. Berbaki 4 pusingan lagi akan ditamatkan. Cuma di antara Farid Hakimi dan Harith Haziq sekarang 0.4 saat sahaja di hadapan tempat pertama dan tempat yang kedua. Ada Michael Jah cuba masuk bahagian dalam tapi ditutup oleh Danish Aiman. Dan sekarang Harith Maza pula yang memberikan tekanan ketika tadi, tapi kembali. Dan di hadapan baru saya katakan tadi 0.21 saat di antara kedua-dua pelumba ini. Semakin hampir Farid Hakimi dengan 4 pusingan lagi akan ditamatkan, dan dia berada kembali betul-betul di belakang Harith Haziq. Tadi dia telah pun pada kedudukan ini sebelum kesilapan sedikit yang dilakukan oleh Farid Hakimi menyebabkan ada jarak antara kedua pelumba, dan sekarang ini kembali mereka berada pada kedudukan yang rapat. Dan mungkin Farid Hakimi akan menggunakan strategi yang dilakukan oleh ramai pelumba semalam, mengikori di belakang pelumba di hadapan dan menanti di 2 atau 1 pusingan terakhir untuk dia memintas di selekor yang pertama. Kalau kita lihat sekarang ini, Hami, nampaknya Farid Hakimi yang semakin pantas di litar. Beliau melakukan 52.640 saat, dan berbaki 3 pusingan ini Farid Hakimi perlu berada di belakang Harith Haziq untuk mengekori di manakah kesilapan yang dilakukan oleh Harith. Dan Harith juga perlu mempertahankan kedudukan ini kerana beliau dengar ada motor yang mulai sampai di belakang beliau, dan ini memberikan sedikit tekanan kepada Harith kerana kita memperlihatkan perlumbaan semalam di mana pelumba yang berada di hadapan ini lebih mudah mendapat tekanan kerana beliau tidak tahu apa yang berlaku di belakang, dan pelumba di belakang tahu di mana kesilapan beliau. Sekarang melihat untuk mendapatkan kelebihan angin untuk melepasi pelumba di depan Farid Hakimi. Dia mengikori saja, mungkin mencari ruang yang sesuai untuk masuk sekarang ini. Dan tinggal baki 1 lagi pusingan untuk ditamatkan, dan ini adalah peluang untuk Farid Hakimi jika dia mahu untuk lakukannya. Sementara Harith Haziq tugas berat untuk pertahankan kedudukan. Agak mudah dalam keadaan ini, terutama pada laluan lurus menuju ke selekor pertama nanti. Itu peluang terbaik untuk Farid Hakimi mendapatkan momentum, mendapatkan kelajuan dan bantuan angin untuk dia memintas Harith Haziq. Itu yang akan dia cuba lakukan, dan kita akan nantikan mereka sampai di selekor yang terakhir tadi, dan sekarang menuju ke selekor yang pertama. Tapi Farid Hakimi ketinggalan sedikit, belum. Itu bukan jarak yang dia mahukan jika dia mahu memintas Harith Haziq. Jadi Harith Haziq pada keadaan yang agak selamat tadi, dan seterusnya di selekor yang akan digunakan oleh Farid Hakimi. Tapi mungkin motosikal Harith Haziq yang lebih berkuasa untuk mempertahankan kedudukan di hadapan, dan dia menutup ruang itu baik sekali, tidak memberikan sedikit pun ruang pada Farid Hakimi masuk. Dan pada jarak yang ada ini agak selesa untuk Harith Haziq sekarang, tapi ada beberapa selekor lagi untuk dia pertahankan. Harith Haziq menuju ke selekor terakhir nanti, menuju ke garisan penamat, dan kedudukan antara kedua-dua pelumba ini agak rapat, dan 86 masih di depan dengan Farid Hakimi mengikori sahaja kedudukan Harith Haziq yang menuju ke second flag. Itu dia untuk sampai, tapi Farid Hakimi sudah pun gembira dengan tempat yang kedua.
Haris Haziq berjaya menangi perlumbaan. Di belakang kita lihat 32 dan 29 di antara Akil Daniel. Akil ada kekal. Di tempat yang ketiga Adam Haikal, tempat yang keempat diikuti dengan Idlan Hakimi yang menewaskan Haris Rosmaza turun di tempat yang ke-7. Danis Aiman naik di tempat yang ke-6 dari 7 pelumba yang telah pun sampai untuk menamatkan perlumbaan ini. Jadi kalau kita lihat tadi di lap yang terakhir ada gap sedikit di antara Haris Haziq dan juga Faik Hakimi, di mana kalau nak ikutkan di dua pusingan yang terakhir beliau cukup betul-betul rapat berada di belakang Haris Haziq, tapi mungkin ini adalah podium pertama untuk Faik Hakimi, jadi mungkin beliau hanya ingin menamatkan perlumbaan di tempat yang kedua sudah mencukupi bagi Faik Hakimi. Ada seorang pelumba yang terjatuh. Ini adalah Haris Rosmaza. Ya, Haris Rosmaza yang berada di hadapan. Tadi pun saya mencari nama Haris Rosmaza, tidak ada kerana dia terjatuh dan gagal untuk menamatkan perlumbaan. Sayang sekali kerana dia berada di depan tadi. Dia berada di depan pada kedudukan yang agak selesa, tapi perebutan tu mungkin menyebabkan dia kehilangan kehilangan tempat dan mungkin melakukan kesilapan ya oleh pelumba nombor 7 tadi. Pelumba nombor 12 maafkan saya, Haris Rosmaza. Tamat perlumbaan bagi Wira KBS. Ini keputusannya dengan Haris Haziq Zamri berjaya menangi perlumbaan buat kali yang kedua di hujung minggu ini. Kali kemenangan kedua berturut-turut untuk Haris Haziq Zamri dan sudah pastinya memberikan kesan pada kutipan mata keseluruhan nanti. Sementara tempat yang kedua adalah Farid Hakimi Farid Sezli. Semalam tempat yang keempat. Hari ini tempat yang kedua. Tempat yang ketiga Akil Janin Nasrul. Semalam tempat yang kedua. Hari ini dia turun di tempat yang ketiga. Tempat yang keempat Adam Haikal yang semalam podium pertama untuk pasukannya. Kali ini di tempat yang keempat Idlan Hakimi naik tempat yang kelima. Danis Aiman tempat yang keenam 7. Dan Johan 8 Irfan Haikal 9 Afizat Supaat 10 Alan Haris Herman 11 Izham Hanafi 12 Syamil Amsyar 13 Hazim Fairuz 14 Haris Rosmaza yang terjatuh tadi 15 Adib Haris Hazwat 16 Faris Iqmal 17 Imran Hakim Afiq Haris Abu Bakar 18. Akil, tahniah memenangi di tempat yang ketiga. Nampak tadi persaingan untuk mendapatkan tempat ketiga agak sengit bersama teammate dan beberapa rider yang lain. Bagaimana Akil dapat menjarakkan diri dan menempatkan di tempat yang ketiga? First kali saya nak syukur Alhamdulillah saya dapat peringkat ketiga, dan terima kasih juga kepada tim saya dan juga sponsor-sponsor yang doakan saya, yang ajar saya dari semalam ke sini. Dan pada perlombaan tadi saya ada mistake sikit, terlanggar kon dekat circle last turn tu. Dan saya cuba kejar untuk dapatkan P2 tapi tak dapat. Untuk kejar kelompok hadapan, saya dapat ambilkan petak ketiga. Tahniah lagi sekali diucapkan. Hakimi, okey. Hakimi, tahniah di tempat kedua dan nampak tadi persaingan untuk mengejar pelumba di hadapan memang sengit sekali, tapi akhirnya dapat di tempat kedua juga. So untuk race tadi first kali syukur Alhamdulillah. Untuk race tadi memang agak sengit bagi saya starting. Ke first corner tu nombor 2 dan saya cuba ikut rider nombor 1. Walaupun ada gap sikit, saya cuba catch up untuk dapat. Tapi saya sampai situ je limit saya. Dan dapat setakat tu je yang mampu. Syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah, okey. Terima kasih, okay. Tahniah diucapkan. Dan di tempat pertama, Haziq kan? Macam mana tadi maintain berada di tempat pertama dengan rider di belakang memberikan tentangan hebat dan berjaya menghabiskan tempat pertama? Syukur Alhamdulillah, saya nak berterima kasih kepada tim saya iaitu Castrol Power One Honda Racing Team dan juga mekanik saya yang telah menyediakan motor dengan baik pada minggu ini, dan juga family saya yang sentiasa support saya. Pada race tadi saya hanya kekalkan pace race semalam dan saya merasakan ada pesaing di belakang saya, tapi saya hanya mengekalkan saja, saya tak nak buat mistake dan alhamdulillah saya dapat tempat pertama. Apa pun tahniah untuk double win minggu ni. Pastikan terlebih dahulu rakaman bagi perlombaan yang baru tamat tadi kategori Wira KBS
Dan dari awal lagi nampak memang Haris Haziq menguasai perlumbaan ini dari awal untuk pelumba pasukan Kestrel Power One Honda Team yang berada di depan di tempat yang pertama. Tempat yang kedua 69 Farid Hakimi, Farid Tezli yang memang pada awal kita memberikan cabaran mengikori rapat Haris Haziq dan jangkaan kita untuk dia mengikori dan mintas. Tapi mungkin itu yang cuba dilakukan, tapi Haris Haziq ternyata terlalu suka untuk ditewaskan di ujung minggu ini untuk dia merangkul kemenangan yang ketiganya. Sementara di bahagian belakang yang menarik, perebutan tempat yang ketiga antara Akil Daniel, Adam Haikal, Iklan Hakimi dan juga Haritos Maza yang satu ketika berada pada kedudukan di hadapan. Dan cubaan yang dilakukannya untuk mintas antara, dan ini ketika di mana Danish Aiman memberikan ruang kepada Akil Daniel ke depan, dan ini kesilapan yang dilakukan oleh Farid Hakimi tadi. Hampir-hampir dia terjatuh, tapi dia berjaya untuk mengawal genderanya dan kembali memberikan tekanan kepada Haris Haziq Zamri di hadapan dan terus berikan tekanan sampai ke 2 pertandingan terakhir. Pada ketika ini nampak seperti dia berada betul-betul di belakang untuk mendapatkan angin untuk melepasi Haris Haziq, tapi Haris Haziq lebih cekap, lebih laju di hadapan, mempertahankan kedudukannya di tempat yang pertama, dan yang lebih penting dia menutup ruang sejak dia sampai di Selekoh, tidak memberi langsung peluang kepada Farid Hakimi untuk melepasi, dan akhirnya Haris Haziq berjaya memenangi perlombaan. Farid Hakimi di tempat yang kedua, Akil Daniel Nasri di tempat yang ketiga. Penting naiki podium untuk mata maksimum mungkin bagi Akil Daniel Nasrul, pendahulu keseluruhan sampai ke Kuala Terengganu ini. Ini adalah podium yang pertama untuk pasukan YAM tadi untuk pelumba 69 Farid Hakimi, Farid Tezli, dan ini pemenang buat kali yang kedua bagi hujung minggu ini dan kali ketiga berturut-turut selepas persembahan yang keempat di Litara Sepang, pelumba Kestrel Power One Honda Team Muhammad Haris Haziq Zamri. Dan negara pasukan untuk Kestrel Power One Honda Team yang kali ketiga berturut-turut dia berjaya untuk naiki podium bagi anugerah berpasukan. Dan bersama dengan tetamu kehormat yang hadir untuk perlumbaan hari ini, Dr. Haji Nasri Najmi, Pengarah Pembangunan Majlis Sukan Negeri Terengganu, Ustaz Muhammad Fazil Wahab, Pegawai Penyelaras Dun Seberang Takib, dan Encik Muhammad Munawir bin Mahdun, pengurus kanan bagi pengurusan penajaan Petronas. Dan ini dia podium bagi kategori Wira KBS pusingan yang ke-6 di Litar Permotoran Terengganu.